Okey, seterusnya kita akan pergi ke subtopik yang seterusnya dan kamu boleh lihat kita akan menentukan peringkat matriks ya, dan mengenal pasti unsur tertentu dalam suatu matriks. Jadi apa yang kamu boleh tahu untuk topik yang kali ini, untuk subtopik kali ini kita akan mengenal pasti peringkat matriks dan unsur-unsur. Okey. Jadi kita akan tengok apa yang kita akan buat hari ini. Okey, tadi kita dah tengok macam mana baris, macam mana laju. Jadi kita nak tengok peringkat matriks pula yang dia kata kat sini. Okey. Bila dia sebut peringkat matriks, maksudnya cara membaca matriks tu macam mana? Macam mana kita nak tahu nak membaca peringkat matriks? Okey, kat sini ya. Kalau kita tengok kat sini kita ada 2 baris dan ada 3 laju. Okey. Jadi kat sini kita akan baca dia sebagai matriks 2 dengan 3. 2 tu maksud kita akan mulakan dengan baris, lepas tu lajur. Baris dengan lajur. Jadi kat sini kamu akan tengok peringkat matriks tu bentuk dia, nak tulis tu macam kita buat darab. Berapa kali berapa. Contoh lain yang cikgu boleh bagi. Okey, kat sini kita tengok. 1, 2, 3, 4. Kat sini kalau kita tengok ada berapa baris? Ada 1, 2. Okey, laju dia pun ada 2. Okey, ada 2 laju dia. Okey, jadi kalau kita nak buat dalam bentuk matriks, peringkat matriks dia. Jadi kita nak buat macam mana? Tulislah baris dulu. Baris ada berapa? 2. 2 matriks 2 dengan 2. Itu dia. Tak kisahlah berapa banyak yang dibagi pun, kalau buat macam ni peringkat matriks nak kita baca matriks 2 dengan 2. Itu dia. Okey. Lepas tu yang kedua pula lepas peringkat matriks, kita nak tahu apa dia unsur. Bila dia kata unsur, maksudnya yang dalam matriks itu. Contoh kalau kita tengok misalnya unsur pada baris kedua. Unsur pada baris kedua dan lajur ketiga. Kita carilah baris kedua. Mana baris kedua? Okey, ini baris pertama. Okey, ini baris kedua. Jadi kita nak tengok baris kedua berada di bawah. Okey, kita nak tengok lajur yang ketiga. Okey, ini pertama, kedua, ketiga. Jadi kalau kita tengok baris pertama dan lajur ketiga, dia di sini. Okey. Yang kita nak tengok tu. Jadi sebab tu jawapan dia 4. Okey. Jadi kita tengok lagi. Huruf besar digunakan untuk mewakili suatu matriks. Misalnya A. Apa yang dibagi? Dan unsur pada baris kedua dan lajur ketiga boleh diwakili dengan tulisan macam ni. Okey. Matriks huruf besar kat depan ni untuk menyatakan dia punya ni matriks A. Okey, kalau nak nyatakan unsur maksudnya kita tulisan A kecil. A kecil, okey, dia nak apa? Baris kedua tulis 2. Laju ketiga tulis 3. Okey, matriks pada baris kedua, lajur ketiga tu cara bacaan dia. Jadi apa dia? Kita cari. Kita cari dia dekat sini. Dia nak, dia kata baris kedua, cari. Baris kedua ni pertama, ni kedua. Okey. Lepas tu lajur ketiga. Ini pertama, kedua, ketiga. Jadi dia duduk di mana? Di sini. Sebab tu jawapan kat sini pun jawapan dia 4. Kena tengok satu-satu mana baris, mana laju. Okey. Okey, kalau kamu tengok kat sini, dia secara umumnya unsur pada baris ke I dan laju ke J dalam matriks A boleh diwakili dengan tanda kalau dia A kecil lah. Tapi kalau B, dia akan jadi unsur dalam dia tu, kita tulis B kecil lah. Sama juga dengan yang lain-lain. Okey. Jadi kalau kita tengok kat sini, baris, kita akan tulis baris dulu baru laju. Yang ini bacaan dia A pada baris 1, lajur 1. Okey, tu bacaan dia. Macam mana nak tahu? Okey. Yang ini A pada baris 1, lajur 2 sebab dia duduk pada lajur kedua. Kena ingat. Ini lajur.
Okey, ini baris. Kena tahu ya. Okey. Okey, kita tengok. Diberi contoh yang kedua, diberi matriks P, Q, R. Okey. Jadi kita nak kenal pasti apa yang dibagi kat sini. Dia tanya peringkat. Bila dia tanya peringkat, maksudnya kamu kena tahu lah peringkat tadi yang ada bentuk darab tu yang kita kata 2 dengan 3. Okey, jadi kita tengok satu-satu. Kalau P kita tengok P. Berapa baris? 1. Jadi tulis 1. Okey, ada berapa laju dia? Ada 3. Jadi 3. Jadi buat je lah. Peringkat matriks P 1 dengan 3. Macam mana dengan Q? Kita tengok Q. Okey, Q ada berapa baris? Ada 2. Ada 2. Laju dia berapa? 1. Jadi nak tulis 2 dengan 1. Kita tengok R pula. Okey, kalau kamu boleh faham, sepatutnya R pun kamu boleh dapat. Okey. Jadi kalau kita tengok dekat sini ada berapa baris? 4. Jadi kita tulis 4. Laju dia ada berapa? 1, 2, 3, 4. Jadi 4 dengan 4. Kita tulis macam tu dan baca pun macam tu. Okey, apa kita dah dapat selesaikan. Okey, macam mana B? Dia tanya B pula. Okey, dia tanya B. Baris pertama dan laju ketiga. Baris pertama maksudnya yang pertama. Laju ketiga, matriks P. Matriks P. Bila dia kata matriks maksudnya 1, 3. Baris 1 dan yang ketiga. Yang ketiga ni 1. Ni 2, ni 3. Jadi maksudnya jawapannya sepatutnya 9. Okey. Kita tengok yang kedua pula. Baris kedua, lajur pertama. Dia nak lajur pertama. Okey, kita tengok untuk Q. Q kecil. 2, 1. Jadi pada Q dia nak baris kedua. Okey, ni baris kedua ni. Dan lajur dia yang pertama lah. Sebab dia memang ada tahu. Jadi yang bawah. Jadi jawapan dia di 5. Okey. Dan yang terakhir kita nak tengok baris ketiga, laju keempat. Okey, cari baris ketiga. 1, 2, 3. Okey, dia berada di sini. Dia berada di sini dan lajur keempat. 1, 2, 3, 4. Cukup mana? Baris keempat dulu kat sini. Tempat yang dia bertemu mana ni? Jadi jawapan dia 1. Okey, boleh faham? Okey, kita simak jawapan dia. Betul tak yang kita buat tadi? 1 dengan 3. Okey. Tu 1 dengan 3 betul. Okey, yang kedua 2 dengan 1 dan yang ketiga 4 dengan 4. Okey, lepas tu kita tengok B. Jawapannya sama tak dengan apa yang cikgu terang? 9, 5, 1. Tengok baris tu satu-satu. Okey. Okey, contoh yang ketiga. Kita tengok diberi matriks D. Dia dah bagi matriks D. Kalau kamu tengok kat sini peringkat matriks. Jadi kamu sepatutnya dah boleh tahu dah berapa peringkat matriks dia. 3 dengan 2. Okey. Kita nampak dah dia begini. Boleh nampak dah berapa baris dia. Okey, 1, 2, 3. Ini ada laju dia 2. Sebab tu 3 dengan 2. Okey. Unsur dia. Cari satu-satu. D11. Okey. D11 maksudnya baris 1, laju 1. Jadi tu jawapan dia. Tu yang dapat negatif 2. Kita tengok soalan yang kedua ni. Dia minta D2. D21. Jadi baris kedua. Pertama, kedua. Baris kedua, laju pertama. Ini laju pertama. Okey. Jadi ini dia. Jadi jawapan dia sebab tu kosong. Okey. Kita tengok baris dulu. Baris yang pertama, laju yang baris kedua dan lajur pertama. Ini dia, kosong. Nanti kita tengok jawapan yang ketiga. D32. D32 maksudnya pada baris yang
3. Ni baris yang ketiga. Laju kedua kat mana? Laju kedua ni baris pertama, ni kedua. Jadi kita tengok mana tempat dia bertemu. Dia duduk kat sini. Dia duduk kat sini, kita bulatkan. Okey, apa jawapannya? 9. Ini tempatnya 9 jawapannya. Okey. Okey, yang ini adalah soalan yang terakhir. Cikgu harap kamu boleh buat. Kenal pasti satu. Bila disebut peringkat, nyatakan je lah peringkat, berapa peringkat dia, berapa baris, berapa laju, bentukkan dia yang ada bentuk darab tu. Okey, yang kat sini untuk setiap matrix tentukan, nyatakan setiap satu. Untuk A, nyatakan, tulis nombor 1 apa jawapan dia, nombor 2 apa jawapan dia, tulis terus kat situ jawapan dia. Okey, yang ketiga apa jawapan dia. Okey, yang B pun sama, tulis 1, 2, 3 apa jawapan dia kat sini. Buat macam tu. Tulislah peringkat matrix, lepas tu unsur apa yang dia minta, tulis jawapan terus kat situ. Okey, soalan yang ketiga, tentukan peringkat F. Mula-mula tentukan peringkat F, lepas tu nyatakan unsur dia. Keluarkan je lah. Cara yang sama cikgu dah ajar tadi pada contoh sebelum ni. Okey, yang ni pun sama, dia dah bagi matrix B. Dia suruh nyatakan, okey, kalau dia kata hitung nilai B12 plus dengan B21, kamu cari dulu. Kamu cari dulu unsur ni duduk dekat mana. Okey, unsur ni duduk kat mana, apa nilai dia. Apa nilai dia duduk dalam ni, apa nilai dia. Cari, lepas tu tambah, dapatlah jawapan. Tambahkan dia, dapat jawapan. Okey. Kalau ada masalah boleh mesej dengan cikgu, WhatsApp dengan cikgu, DM cikgu. Okey. Latihan ni kamu cikgu minta salin pada buku matematik. Okey. Ni sebelum ni. Kita ada buku matematik sebelum ni kan. Kita buat pada buku latihan tu salin pada kita ada 2 latihan tadi. Latihan 2.1A dengan 2.1B. Jadi tolong siapkan. Itu saja daripada cikgu. Terima kasih dan cikgu harap kamu faham. Okey, terima kasih.